Ini adalah Al-Quran Resam Osmani, yang mana Al-Quran ini adalah jenis tulisan yang kita baca pada hari ini. Tahukah anda, sebelum menjadi Al-Quran jenis tulisan resam Osmani seperti ini, Al-Quran sebenarnya adalah seperti ini. Ini, dan seperti ini. Dan sebenarnya ada 5 tahap penulisan Al-Quran yang mana ianya terhasil sebagaimana pada hari ini. Apakah 5 tahap penulisan Al-Quran tersebut? Maka ayuh sama-sama kita tonton video ini hingga tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran ini sebenarnya telah bermula daripada zaman Rasulullah SAW dan diteruskan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya pada zaman Uthman bin Affan. Kita lihat ada 3 zaman berkaitan dengan sejarah penulisan Al-Quran. Ayuh kita pergi kepada zaman Rasulullah SAW. Kita lihat, ianya sebenarnya telah bermula pada zaman Rasulullah SAW, yang mana pada ketika itu Rasulullah melantik jurutulis setiap kali wahyu diturunkan. Dan ianya pada ketika itu ditulis di atas pelepah tamar, batu, tulang dan lain-lain lagi. Maknanya pada ketika itu Al-Quran belum dikumpulkan lagi, tetapi penulisan telah berlaku. Manakala pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menulis Al-Quran. Maka pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan Zaid bin Thabit untuk salin semula tulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Minta dikumpulkan semua dan dituliskan di dalam satu mushaf. Maka mushaf yang pertama adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada zaman Umar Al-Khattab, maka tidak ada perubahan pada penulisan Al-Quran. Tetapi seterusnya pada zaman Uthman bin Affan, ini adalah kemuncak sejarah penulisan Al-Quran. Pada zaman beliau, Al-Quran ditulis semula kerana terdapat perbezaan bacaan. Dan seterusnya tulisan pada ketika itu, Sayyidina Uthman bin Affan memutuskan tulisan Al-Quran adalah berdasarkan bacaan daripada bahasa Quraisy. Dan seterusnya pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan ditulis beberapa mushaf, yang mana satu mushaf itu disimpan oleh Uthman bin Affan ataupun disebut sebagai Mushaf Al-Imam, dan selebihnya dikirim ke Mekah, Kufah, Basrah dan juga Madinah. Dan seterusnya lembaran asal dikumpulkan dan dibakar oleh Sayyidina Uthman bin Affan kerana untuk mengelakkan perselisihan dan perbezaan bacaan qiraat apabila telah adanya mushaf tadi. Kita lihat apakah kelebihan resam Uthmani. Yang pertama sekali ialah ianya disepakati oleh majoriti ulama secara mutawatir. Yang kedua, merupakan salah satu rukun membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, merupakan penyatuan perbezaan dalam bacaan qiraat. Maknanya pada resam Uthmani ini telah diselaraskan bacaan dan tulisan Al-Quran.
Ayuh sama-sama kita lihat 5 tahap penulisan Al-Quran. Tahap yang pertama kita lihat hanya ada tulisan sahaja, tidak diletakkan titik dan juga baris. Pada ketika ini bacaan mereka tidak ada titik dan baris, dan bacaan mereka betul selama lebih kurang 40 tahun. Dan pada tahap yang kedua, iaitu mula diperkenalkan titik sebagai tanda baris. Dan kaedah ini disebut sebagai nuqtah al-i'rab, yang mana diperkenalkan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Tahap yang ketiga iaitu pada ketika ini Al-Quran mula ditandakan titik pada huruf hijaiyah. Sebagai contoh, kalau kita lihat huruf ba, ta, sa, kita lihat badannya adalah sama, tetapi tidak ada titik ketika itu, maka kaedah titik mula diperkenalkan pada huruf hijaiyah yang dinamakan sebagai nuqtah al-a'jam, yang mana kaedah ini diperkenalkan oleh Yahya Ya'mar Al-A'dwatani dan Nas bin Asim. Tahap yang keempat iaitu diletakkan tanda baris pada semua huruf. Tanda baris yang disebutkan adalah termasuklah tasydid, sukun dan juga mad, yang mana diperkenalkan oleh Khalil bin Ahmad pada zaman Abbasiyah. Dan tahap yang kelima ditambah tanda waqaf pada bacaan. Kita lihat dalam jadual tersebut, yang pertama, tahap pertama tidak ada perubahan. Tahap yang kedua diletakkan titik sebagai tanda atas, bawah dan juga depan. Tahap yang ketiga diletakkan titik pada setiap huruf hijaiyah, pada huruf ba, ta, sa, jim, ha, kha, untuk membezakan di antara huruf-huruf tersebut. Yang keempat, diperkenalkan pelbagai baris, termasuklah fathah, kasrah, dhammah, sukun dan sebagainya. Dan tahap yang kelima, meletakkan tanda waqaf pada bacaan. Kita lihat, ini adalah tahap pertama, tidak diletakkan sebarang titik dan juga baris. Kalau kita lihat pada contoh, itu daripada surah An-Nas ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Tahap yang kedua, mula diperkenalkan penandaan baris, iaitu diletakkan nuqtah sahaja untuk dibaca fathah, kasrah ataupun dhammah. Kita lihat titik-titik tersebut di dalam contoh lembaran ini, yang mana ianya adalah daripada surah Al-Isra ayat yang ke-20 hingga 23. Seterusnya, ini adalah tahap yang ketiga, mula ditandakan titik pada huruf hijaiyah untuk membezakan di antara huruf ba, ta, sa sebagai contoh. Kita lihat lembaran tersebut daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-60 hingga 62. Dan seterusnya adalah tahap yang keempat, diletakkan tanda baris pada semua huruf, termasuklah tasydid, sukun dan juga mad. Dan yang terakhir adalah tahap yang kelima, ditambah tanda waqaf pada bacaan. Maka inilah Al-Quran Resam Osmani setelah melalui 5 tahap tersebut. Kenapa berlaku tahap penulisan tersebut? Kerana supaya umat Islam selain daripada orang Arab boleh membaca Al-Quran dengan baik tanpa kesalahan. Wallahu alam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.